Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Barisan Nasional BN perlu menang besar di kawasan Parlimen Batang Lupar pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Ia dilihat sebagai faktor penting dalam membawa suara rakyat Batang Lupar lebih didengari di peringkat persekutuan. Ahli Parlimen Batang Lupar yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim menjelaskan kemenangan yang diinginkan itu juga bermakna rakyat mempunyai kuasa rundingan yang lebih kuat dalam membawa lebih banyak pembangunan ke kawasan tersebut. Beliau memberikan contoh keputusan kerajaan dalam meluluskan projek pembinaan Jambatan Batang Lupar adalah cerminan dari keputusan rakyatnya yang telah memberi sokongan padu kepada kerajaan selama ini. Datuk Seri Rohani berucap pada majlis penyampaian cek peruntukan khas kepada 29 persatuan dan badan-badan bukan kerajaan di Seri Aman. Keseluruhan cek yang disampaikan bernilai RM198,000. Sebanyak 130 buah sekolah daif di Sarawak akan dibaik pulih dan dinaik taraf menerusi fasa pertama pelaksanaannya yang dijangka bermula Februari depan. Menteri Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan pihak JKR kini hanya menunggu senarai muktamad daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang sedang menyusun keutamaan. Kita mengharapkan segala proses ini dapat dimuktamadkan dalam bulan Januari. Supaya dalam bulan 2 pelaksanaan dapat dimulakan kerja-kerja di tapak. Tapi the challenge is on tanah dululah untuk diselesaikan oleh pihak Kementerian Pelajaran Pendidikan Malaysia. Jelas Datuk Seri Fadilah, ini merupakan sebahagian daripada peruntukan RM1 bilion dalam bajet 2018 dan akan dilaksanakan secara sistem bangunan berindustri IBS atau konvensional mengikut kesesuaian geografi sekolah. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita berkenaan perkembangan projek peringkat negeri kementeriannya di Kuching. Sementara itu, beberapa projek lain turut diluluskan pembinaannya yang kini pada tahap pelbagai peringkat reka bentuk dan tender melibatkan Jejambat Medan Jaya di Miri, Jambatan Rambungan, Jambatan Batang Lupar, Jambatan Batang Ikan dan Jejantas SMK Bintulu. Manakala bagi projek naik taraf jalan yang diluluskan ialah Jalan Laluan Berkembar melibatkan Jalan Datuk Musa Kilometer 8 ke Bulatan Samarahan. Kerajaan optimis Bandaraya Miri mampu mewujudkan kemudahan sekolah serta institusi bertaraf dunia pada masa hadapan bagi menarik lebih ramai pelajar daripada luar untuk menuntut ilmu di Sarawak khasnya Miri. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin berkata ini termasuk sekolah serta institusi swasta seperti Riam Road Middle School dan Institut Teknologi Riam yang menunjukkan prestasi membanggakan. Dan kita berharaplah dengan adanya segala kelengkapan baru, kemudahan-kemudahan baru ini, sekolah ini akan mencapai juga prestasi bertaraf antarabangsa. Ini satu cabaran saya beri kepada Datuk Fong Wang Ming, Ketua Eksekutif, supaya kita berharap kita ada sebuah sekolah dan juga sebuah kolej yang bertaraf dunia, di mana kita juga boleh menarik pelajar-pelajar daripada luar untuk masuk ke Sarawak dan belajar di sini. Inilah wawasan kita dan harapan kita bagi sekolah ini. Bercakap kepada pemberita selepas majlis perasmian blok bangunan baharu di Riam Road Middle School di Miri, katanya sekolah itu juga diiktiraf sebagai sekolah 5 bintang. Katanya blok bangunan baru yang menelan kos kira-kira RM20 juta itu akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk kelas dan asrama bagi menambah baik lagi infrastruktur dan prestasi sedia ada. Jelas beliau, kerajaan negeri dan persekutuan juga telah menyalurkan peruntukan masing-masingnya RM2 juta dan RM500,000 bagi projek berkenaan sebelum ini selain sumbangan daripada para dermawan. Blok bangunan 7 tingkat itu mula dibina sejak awal tahun lalu dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Golongan ibu bapa disaran agar mengutamakan pendidikan anak-anak dengan memanfaatkan sepenuhnya bantuan yang diberikan. Ahli Lembaga Pengarah Fikrah Berhad Hasbi Habibullah berkata, bantuan yang disalurkan adalah bertujuan untuk meningkatkan beban ibu bapa.
Beliau merangkap Ahli Parlimen Limbang berkata ia adalah menjadi tanggungjawab golongan itu untuk memastikan bantuan yang disalurkan digunakan sebaiknya bagi memenuhi keperluan persekolahan anak-anak mereka. Hasbi berucap demikian pada program Ceria Kembali ke Sekolah, anjuran Felkra Berhad dan Pusat Khidmat Wakil Rakyat Limbang di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Terdahulu dalam ucapan Pengurus Besar Wilayah Felkra Berhad Sarawak, Saifuddin Omar berkata program itu diadakan bertujuan bagi meringankan beban pelajar untuk membeli kelengkapan persekolahan. Seramai 350 orang murid sekolah rendah di Limbang menerima sumbangan berupa wang pada majlis berkenaan. Operasi besar-besaran bagi menangkap anjing liar telah dilaksanakan semalam di 8 kawasan dalam daerah Julau. Menurut residen Sarike Junaidi Mohidin, ia berikutan seekor anjing liar daripada kawasan tersebut disahkan positif rabies pada 29 Disember tahun lepas. Katanya operasi itu tertumpu dalam radius 10 km melibatkan kawasan sekolah menengah kebangsaan Julau, SMK Julau 2, Taman Musing, Pekan Julau, kawasan perumahan Ibu Pejabat Polis Julau dan tempat pembuangan sampah. Setakat ini keadaan rabies di bahagian Serike ini dikatakan terkawal ya. Kalau bagaimanapun disebabkan oleh satu yang positif itu kita don't take chances lah. Kita akan tangkap anjing-anjing yang terbiar ini. Kita tidak tahu jika ada anjing-anjing lain yang juga positif. Katanya klinik gigitan anjing turut diwujudkan di bahagian Sarike bagi memberikan rawatan kepada mangsa gigitan anjing. Setakat ini purata sebanyak 1 kes gigitan seminggu dicatatkan di bahagian Sarike iaitu melibatkan kes gigitan anjing biasa. Bercakap pada sidang media selepas mesyuarat operasi tersebut di Pejabat Daerah Julau, Junaidi mendedahkan pihak veteriner juga akan mengadakan program suntikan vaksin besar-besaran kepada anjing-anjing peliharaan penduduk di kawasan berkenaan. China akan terus meningkatkan kerjasama dengan Sarawak menerusi sumbangan dalam beberapa sektor penting berkaitan pembangunan ekonomi negeri. Menyatakan demikian, Konsul Jeneral Republik China ke Sarawak Fu Jujin berkata hubungan baik antara kedua-dua pihak jelas dilihat melalui syarikat-syarikat besar dari negara tembok besar itu yang mengambil bahagian dalam pelaburan di negeri ini. Tambahnya, kerjasama antara kerajaan negeri dan China akan diteruskan dengan mengadakan lebih banyak pertukaran tenaga pakar selain daripada menarik lebih ramai pelabur. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat perpisahan ke atas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan I-Dagang Datuk Seri Wong Sun Koh di bangunan Baitul Makmur Putrajaya Kuching. Dalam pada itu, beliau meminta komuniti Cina di negara ini untuk terus mengukuhkan hubungan antara komuniti lain bagi mengekalkan keharmonian yang sedia ada. Polis Ibu berjaya mencatatkan penurunan kes jenayah sebanyak 5.74% iaitu 802 kes pada 2016 kepada 756 kes bagi tempoh sama bermula 1 Januari hingga 31 Disember tahun lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, Asisten Komisioner Zailani Amit, daripada 756 kes, 122 kes melibatkan kes jenayah kekerasan dan 634 kes jenayah harta benda. Beliau memberitahu demikian pada Majlis Perhimpunan Perpisahan IPD Sibu di Padang Kawat IPD Sibu. Asisten Komisioner Zailani akan berpindah ke Kuching berkuat kuasa 10 Januari sebagai Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kontingen Sarawak. Terdahulu dalam ucapannya, beliau menyeru semua penyelia di pasukan Polis Sibu agar melakukan pemantauan dengan lebih kerap pada semua peringkat bagi mengekang isu-isu melanggar integriti pasukan polis. Tegasnya, pemantauan ini termasuk pemantauan lebih kerap terhadap penglibatan pegawai polis dalam penyalahgunaan. Baiklah, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini.
Antara liputan dalam agenda hari ini ialah pada pukul 8.30 pagi, Menteri Muda Utiliti Bekalan Elektrik Dr. Abdul Rahman Junaidi akan menghadiri program Jom Berdaftar Anjuran Pergerakan Wanita PBB Ranting Santubong di Kuching. Pada pukul 9.15 pagi, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah akan mengadakan lawatan ke ALP Rombongan Menteri, Menteri Muda KWKPK, Majlis Perunding Sosial OSTPC di Kuching. Manakala pada pukul 9.30 pagi, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim akan menghadiri sesi taklimat oleh Entrepreneur College Scholarship di Dewan Suara Seri Aman. Akhir sekali, pada pukul 8.15 malam, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof akan merasmikan Astana Ladies Night Flea Market di Kuching. Baiklah, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Beri bersama Dilaila.